Assalamualaikum dan Ramadan Karim. Kita masih lagi dalam suasana PKP dan PKPP. Dan ini adalah merupakan suatu senario yang unprecedented kepada kita kerana inilah buat kali pertamanya kita bakal meraihkan Aidilfitri dalam suasana yang banyak keterbatasannya. Namun kita juga melihat bagaimana masyarakat memberikan respon balas dengan sikap-sikap yang pelbagai. Dan sebenarnya kami memilih secara spesifiknya untuk membetul ataupun lebih tepat lagi meluruskan salah faham ramai berkait tentang COVID-19 ni kerana pelbagai persoalan yang dibicarakan di ruang maya khususnya seringkali tidak berlandaskan kepada otoriti yang sebenar. Dan untuk tujuan perbincangan pada malam ini, anda juga boleh bertanyakan soalan di pautan yang kami sediakan nanti di bawah komen yang sesuai untuk kita bicarakan akan diangkat bersama panel. Masanya untuk saya perkenalkan panel pada malam ini iaitu Presiden dan juga pengasas kepada Medical Mythbuster Malaysia, Dr. Ahmad Firdaus Muhammad Haris. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kerana Dr. Sudi tampil pada malam ini. Saya memulakan tadi dengan menyatakan bahawa banyak salah faham ataupun misinformation yang berlaku dalam kita cuba untuk menangani COVID-19 ini yang harus diluruskan, dan saya dapati Medical Mythbuster ini adalah merupakan antara entitinya, walaupun ia sifatnya sebagai sebuah NGO, tapi kelihatannya kalau kita menjadi follower kepada page Medical Mythbuster ni, banyak pautan dan juga informasi yang sangat penting dan boleh kita manfaatkan untuk tujuan perbincangan. Namun sebelum kita memulakan dengan persoalan-persoalan yang akan bakal diajukan, bahkan anda sebagai penonton juga boleh bertanyakan soalan bersama Medical Mythbuster, Presiden yang ada pada malam ini, Dr. Ahmad Firdaus. Kami nak panggil apa? Dr. Firdaus boleh ya? Dr. Firdaus boleh. Dr. Firdaus boleh. Sebab sekali imbas bila tengok gambar tu macam pakai stetoskop. Get set. Okey, pertama sekali yang saya lihat perubahan paradigmanya dalam konteks salah faham PKP ini, khususnya bila kita bercakap soal physical distancing ataupun ramai yang menyebutnya sebagai social distancing. Dan kelihatannya di WHO juga mereka sudah pun menggunakan satu istilah yang kita tidak gunakan. Kelihatannya para pemimpin kita juga masih menggunakan istilah social distancing. Lalu kami memulakan dengan sedikit polemik ini, iaitu kita harus mengeratkan sosial dengan penjarakan fizikal. Itu yang setepatnya. Yang harus dijarakkan fizikalnya, bukan yang sosialnya. Jadi kita eratkan sosial dengan penjarakan fizikal. Okey Doktor, kita mulakan sedikit dengan mungkin melihat pada realiti. Ini kami sediakan pautannya, di mana WHO sendiri sudah pun menggunakan istilah physical distancing instead of social distancing. Jadi niat kami adalah untuk kita mempopularkan istilah ini, physical distancing, penjarakan fizikal, bukannya penjarakan sosial, kerana kita harus memanfaatkan ruang ini untuk masih mengeratkan silaturahim. Kita berkenalan sedikit dengan Medical Mythbuster ni, Doktor, selaku pengasas dan juga presidennya. Tak ada perebutan kuasa kerusi presiden? So far tak adalah, alhamdulillah. Siapa ini? Medical Mythbuster ni siapa? Okay, Medical Mythbusters Malaysia adalah satu sebuah NGO lah. Kami tubuhkan pada 2016 ketika waktu tu di kemuncak bukanlah pergerakan, tapi ada masa tu kita ada masalah dengan difteria lah. Difteria disebabkan oleh vaccination, kita punya herd immunity berkurangan. So dari situ kami nampak, saya dan lagi 4 orang ahli lain, Dr. Mahyudin, Dr. Syamnullah dan Dr. Karafiz, kami pendapat kami perlu adakan satu macam one stop center di mana doktor-doktor dan healthcare workers yang kerap menulis di social media dapat bersatu dan menyampaikan maklumat dengan tepat. So kami punya objektif adalah untuk menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan kita panggil evidence based medicine. Maksudnya segala fakta yang kami ketengahkan adalah benda-benda yang berdasarkan fakta yang terkini. Dan dia juga writing is one thing and also being a specialist is another thing. So bukan semua doktor boleh menulis dengan baik dan sampaikan cara yang baik. So kami ada 56 orang dari pelbagai kepakaran ONG, ortopedik, public health, family medicine dan sebagainya, dan juga ahli farmasi, dietitian semua kita ada juga. So kami akan menyampaikan ataupun menulis maklumat-maklumat dengan cara yang paling mudah difahami oleh masyarakat. Kita gunakan elemen storytelling, kita gunakan video dan juga gambar. So seperti awal saya sebutkan bahawa page Medical Mythbuster ini sangat informatif. Saya menikmati
ya, kalau saya boleh gunakan istilah itu, banyak pautan-pautan dan juga maklumat yang dikongsikan itu. Cuma kalau masih saya ingin fokuskan kepada medical mythbuster ini dalam usaha kita untuk membetulkan salah faham terkait tentang COVID-19. Kita sudah ada kementerian, kita ada jabatan pula, dan kita juga ada kementerian yang menyebarluaskan maklumat-maklumat berkait dengan COVID-19 ini dan juga membetulkan salah faham. Tetapi sifat medical mythbuster Malaysia ataupun M3 ini sebagai sebuah NGO, how do you complement, bagaimana ia melengkapi kementerian, struktur, jabatan, kementerian komunikasi dan multimedia yang ada di dalam nak membetulkan salah faham ini? In which area do you complement struktur yang sedia ada kerana sifat M3 ini sebagai sebuah NGO? Sebab utama yang kita, walaupun kami ada terdiri daripada pegawai-pegawai daripada kerajaan lah, government officers juga, kami dapati dengan cara kami bergerak secara NGO ni, kami tak terbatas dengan bahasa yang terlalu formal. Kalau kita tengok dengan jabatan lain, kena bahasa Melayu dia dengan tepat apa semua dan sebagainya. Kadang-kadang message tu nampak terlalu formal dan tidak sampai kepada golongan masyarakat. So cara kami adalah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, bahasa yang pasar, walaupun kami guna bahasa Melayu yang tepat, tapi kerana kita gunakan elemen local dialect ataupun slang-slang tertentu supaya message tu boleh sampai. So what we do is we echo official statements. Maksudnya kalau Kementerian Kesihatan cakap begini, so kami ambil, kami akan pecahkan kepada bite-size information supaya mudah difahami. Compared tu kalau semua data, kita sampaikan dengan cara-cara yang lain, lebih mudah. Kita sudah berkenalan sedikit tentang M3 ini ataupun Medical Mythbuster Malaysia. Saya menyarankan kepada penonton yang ingin mendapat maklumat lanjut boleh follow, like dan share Medical Mythbuster Malaysia. Sedikit kempen untuk M3. Kita beralih terus kepada isu-isu yang berkait tentang COVID-19 ini. Kerana istilahnya yang selalu kita dengar adalah asymptomatic, ya, dan juga symptomatic dan asymptomatic. Maknanya bergejala dengan tidak bergejala. Di situ menimbulkan macam-macam persepsi tentang COVID-19 ini. Apa ertinya bila bergejala dan apa ertinya bila tidak bergejala, dan ialah isunya bila tidak bergejala itu apa yang kita kena ambil kira, kerana banyak kes yang mutakhir digambarkan asymptomatic, tidak ada gejala, tahu-tahu rupa-rupanya sebenarnya dia positif COVID. Dia apa yang harus kita fahami dalam konteks asymptomatic ni, Doktor? Okey, untuk symptomatic dengan asymptomatic kita ambil contoh baru-baru ni Datuk Dr. Noor Hisham ada mention pasal pada 15 Mei hari itulah seramai 635 individu dikisah positif daripada pelajar-pelajar dan juga keketangan tahfiz, dan di mana daripada yang disaring 85% atau 85% tidak mempunyai simptom, tidak menunjukkan sebarang gejala. So kalau kita tengok simptom ni adalah batuk, sesama, sesak nafas dan juga demam, dan juga ada kontak dengan orang yang pernah ada COVID-19. So kalau seseorang yang ada gejala, dia straightforward. Maksudnya kalau dia tahu dia demam, dia ada batuk semua, dia automatically dia akan duduk di rumah dapatkan rawatan. Tapi masalah ni bila asymptomatic, kita tak boleh blame that person juga sebab dia pun tak tahu yang dia ada dijangkiti COVID-19. So bila ada elemen yang dia tak tahu ni, so dia akan continue life like normal. Dia akan jumpa orang, bersalaman dengan orang dan sebagainya. So itulah sebab kami titik beratkan kita punya penjarakan physical distancing, supaya walaupun kita tahu kita tak ada simptom tapi kita tak tahu orang yang kita jumpa ni dia asymptomatic tapi mungkinkah dia carrier. So even among healthcare workers pun setiap pesakit yang datang kami anggap sebagai positif juga walaupun dia tak ada simptom. Itu adalah langkah-langkah kita berjaga-jaga. Kita masih lagi bercakap soal symptomatic dan asymptomatic ini. Kalau kita pergi kepada asymptomatic, artinya tidak bergejala tetapi mungkin masih positif COVID-19. Adakah itu berarti mereka yang masih sihat perlu pergi membuat ujian di mana-mana disediakan ujian ini hanya untuk memastikan bahawa kita tidak positif? Should we do that? Apakah kita pergi semak? As of now, kita tak perlu. Sebab kita kalau ikut Kementerian Kesihatan punya prosedur adalah kita gunakan targeted approach. So jika seorang tu ada risiko yang tinggi, contohnya dia daripada luar negara datang, kita akan lakukan. Contohnya seperti di Johor, semua rakyat Malaysia yang pulang akan di kuarantin dan juga disaring juga. So sebab kita nak gunakan, maksudnya we want to utilize kita punya segala peralatan dan juga kita punya resources yang ada
untuk targeted approach sebab kita tak mampu nak saring semua orang. Jadi kita akan saring mana yang ada berpotensi tinggi untuk mendapat jangkitan. Tapi kalau nak buat yang dekat private pun semua, tiada halangan jugalah. Cuma di kemudian kita guna targeted approach. Jadi kalau sendiri ingin melakukan testing, melakukan ujian, kalau mereka pergi kepada private sector, mereka boleh melakukannya dengan sedikit bayaran. Yes, itu private sector ada buat. Cuma dekat kalau seseorang itu datang ke klinik tanpa apa-apa simptom, tanpa apa-apa faktor risiko, memang kita suggest untuk pergi buat kat tempat lain. Contohnya dengan pekerja-pekerja yang baru nak masuk kerja ni, dia akan lakukan saringan yang dibayari oleh syarikat sendirilah. Tapi pada hemat saya, kalaulah pekerja baru masuk, itu masih dianggap sebagai targeted kerana kita boleh menjangkakan mereka ini berisiko memandang mereka datang dari luar. Okey, itu dalam konteks asymptomatik, ya. Kita masih punya pilihan untuk pergi menyemak dan membuat testing ujian sendiri. Bagaimana pula dengan mereka yang bergejala? Kerana mereka yang demam, sesama, batuk masih lagi tidak semestinya COVID-19. Betul. Tapi self quarantine tu masih lagi sama seperti mana COVID-19. Apakah itu kaedah? Bergejala pun kita pun ada, ialah kalau ikutkan gejala yang ditunjukkan adalah demam, batuk dan juga sesak nafas. Kebanyakan jangkitan virus ataupun jangkitan kuman juga boleh ada tiga-tiga ni. So kita ada case definition tersendiri. Maksudnya apabila seorang tu pergi ke hospital, adakah dia terus sesak nafas, so kita akan ada index of suspicion tu tinggi. Akan terus suggest untuk COVID-19. Tapi kalau risiko tu rendah apa semua, kita masih akan guna targeted approach tersebut. Kalau kriteria untuk diagnosis COVID tersebut dipenuhi, baru kita akan teruskan. Jadi kalau mereka bergejala dan pergi kepada public clinic, ya, hospital awam misalnya, adakah terus akan dilakukan ujian COVID ke atas mereka yang bergejala ini? Ataupun masih akan kita tunggu kuarantin 14 hari? Apa prosedur yang disediakan buat masa? Apabila hadir ke klinik atau hospital, akan ada kaunter saringannya tersendirilah. Di situ dia akan ada lebih spesifik apa yang akan ditanya, dia akan check dengan lebih betul dan dia akan decide ketika itu barulah akan decide sama ada perlu proceed dengan testing terus ataupun tidak. Dan arahan seterusnya akan diberikan waktu di klinik atau hospital berkenaan. Okey, bagi mereka yang hari ini bergejala, batuk, demam dan juga sesak nafas, kalau mereka memilih untuk self quarantine, adakah itu sesuatu pilihan yang wajar tanpa pergi membuat ujian atas apa juga alasan? Sebab setengah orang ni doktor dia takut, dia check kan positif, dia kata baik aku rehat jadi 14 hari. Adakah itu satu pilihan yang tidak bertanggungjawab? Secara rasmi je kita tak galakkan sangatlah, sebab kalau ada sesak nafas tu the last thing you should do is stay at home lah kalau dah ada sesak nafas. Tapi kalau ada demam semua dan kita rasa kita tak ada, bukan COVID ke dan sebagainya, memang kita patut stay at home lah. Sama seperti gejala demam lain lah, viral fever ke URTI ke, apabila berlaku sebab kita seharusnya adalah kuarantinkan diri. Tapi jika ada masalah, jika ada kerisauan, dekat page Kementerian Kesihatan juga ada list down bilik-bilik CPRC negeri supaya kita boleh hubungi untuk tanya dengan lebih detail sama ada okey saya berada di sini, adakah saya ada at risk ke tak. Di sana CPRC ataupun Kementerian Kesihatan akan membantu di situ. Soalan saya itu timbul kerana saya lihat sekurang-kurangnya Malaysia tidak begitu jelas, ya, kalau di Amerika Syarikat itu ada saja kelompok yang sifatnya anti lockdown ini. Jadi mereka menganggap bahawa batuk dan demam ini adalah merupakan seasonal flu. Jadi apa nak ditakutkan? Jadi kalau kita pun tak pasti kalau ada rakyat Malaysia yang juga mengambil pendirian yang sama, jadi menganggap I can assure you ada, memang ada. Tapi ironically seperti di US juga, even though seasonal flu, kadar kematian mereka di sana adalah juga agak tinggi. Percentage saya tak berapa ingat, tapi kematian disebabkan seasonal flu masih tinggi. Itu sebab mereka pun push untuk seasonal vaccination juga. Jadi kita masih menasihatkan siapa saja walaupun bergejala, eloklah pergi untuk membuat semakan. Dan kemudian satu aspek lagi soal mortality, kadar kematian ini. Kerana mendapat gambaran bahawa, dan ini juga yang berlaku salah faham di kalangan masyarakat,
dan kita melihat laporannya di media sosial begitu banyak, almost hampir saban hari, khususnya di Amerika Syarikat ya, kerana mereka menganggap ya mortality dalam COVID-19 ini agak rendah. Ia hanya akan memalitkan mereka yang berisiko kesihatan, yang memang sudah ada isu-isu kesihatan yang kritikal. Jadi kalau kita orang yang dianggap sihat, kalau kena COVID-19 ini, dan itu juga yang disebut oleh Presiden Trump, it will go away, kita akan demam, kemudian kita akan sihat dan kita akan jadi herd community. Ini persoalan berkaitan mortality yang kita kena betul-betul jelaskan kepada rakyat Malaysia ini, Doktor, saya rasa. Apa komen Doktor? Dia ada two ways to look at it lah. One in terms of herd immunity tu, setakat ni kita tak jumpa evidence, tak tunjukkan lagi yang once seseorang dah kena COVID-19, dia akan macam chickenpox lah, dia akan ada lifelong immunity. Tiada lagi lah, pasti kita tak pasti. Lagi satu, mortality tu begini, memang dia cakap ada certain percentage. Kalau macam US, I think dah sampai a few hundred thousand death compared to dia punya population. Memang kalau kita tengok percentage adalah 6%, 1% of the whole population. Tapi adakah itu bebanan ataupun cost yang kita nak ambil? Is it okay to say that this 6% of the population tak layak untuk dapatkan protection daripada orang lain? Adakah because of this 90+%, this 6% should suffer as well, and then can cause death? That's the problem. Biasanya macam anti-vaksin apa semua, dia akan cakap benda macam ni lah. Tapi pernahkah mereka tanya dengan ahli keluarga yang keluarga-keluarga yang kehilangan ahli keluarga mereka akibat COVID-19? Apakah perasaan mereka? Adakah pendirian mereka sama dengan yang canang-canangkan herd immunity ni? Itulah persoalannya juga lah. Jadi tadi doktor menyebut sedikit tentang herd immunity, herd community ni, herd immunity. Berarti pada peringkat ini kita tidak boleh memegang pandangan ini bahawa akan wujudnya herd community ni yang immune kepada COVID-19. Itu kita harus debunk sepenuhnya, ataupun masih ada possibility, masih ada merit di dalam hujah the problem with COVID-19 ni adalah dia adalah novel coronavirus. So there's a lot of things we need to learn. Setakat ni baru 6 bulan kita tahu pasal COVID-19 ni. So it's not for me to say yang tak ada herd immunity ke tak. Belum ada evidence lagi. Anything pun kita kena fall back to evidence. Adakah evidence menunjukkan akan ada herd immunity atau tak? It's still a long way to go. Okay. Bila kita bercakap tentang sifat novel ini, kita tahu bahawa novel itu artinya ia merupakan sesuatu yang baru yang belum dikenal pasti, dan doktor sebutkan tadi tempoh COVID ini usianya baru saja hidup, lahir dalam sekitar 4 bulan ya. Ya, betul. Tetapi kita pernah juga kena penyakit sebelum ni. Kalau kita ingat Japanese encephalitis, kemudian SARS, sesama burung, itu semua bagaimana sifat novel COVID ini berbeza dengan dahulu. Kita pernah ada Japanese encephalitis, SARS dan isu-isu yang lain. Bagaimana sifat novel yang ini menjadi suatu yang begitu global sekali impaknya berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Kerana kita tidak sampai lockdown. Masa JE, kita tembak segala khinzir yang ada, tapi mesti tidak lockdown. Begitu juga dengan SARS. Jadi apanya pada ciri novel kali ini yang sampai kita perlu PKPB ni? Okay, untuk SARS dengan JE, WHO tidak announce yang this is a public health public health emergency lah. Saya pun exact definition saya tak ingat, tapi public health emergency of concern, international concern. So dia punya impact kali ni adalah pandemic. It happens throughout the world. Compared to SARS, compared to MERS-CoV, compared to JE, Nipah as well. Dia adalah sort of macam localized. So dia masih boleh contain. So at this point in time, kita tak tahu kalau kita open our borders, bila orang masuk, adakah akan meningkat dan sebagainya. Okay. So in terms of novel pula, the closest kita panggil talian SARS-CoV-2 ni, kita panggil COVID-19 ni adalah dengan SARS dengan MERS-CoV. So dia punya it's a bit complex to nak explain properly, tapi bila kita classification sebagai coronavirus,
So dia punya RNA dia a bit different. So kalau kita ingat pada peringkat awal dulu, everyone was confused. Adakah ia merebak secara droplet? Adakah ia merebak secara airborne? Lepas tu ada kajian menunjukkan ia terkeluar melalui najis dan sebagainya. So each individual virus tu dia ada trait-trait yang tersendiri. So we cannot say properly because it's a coronavirus dia akan sama reaksi dia seperti SARS. Dia akan sama seperti MERS-CoV. That's the problem here. Selama mana sehingga kita boleh memutuskan bahawa ciri-ciri atau trait COVID ini sudah tidak novel lagi? Kita boleh baku secara rasminya bahawa ciri-cirinya ia tidak mungkin airborne. Kerana doktor menyebutkan tadi bahawa 6 bulan masih sifat belum tahu. Selalu berapa lama? Setahun, 2 tahun sebelum kita tahu sifat-sifat sebenar COVID ini. Dan tidak lagi main teka-teka. Exactly tu saya tak boleh kepastian jugalah. Macam SARS dulu pun, if I'm not mistaken, SARS was a few years baru dapat kita control properly. So this one we have a long way to go. Orang cakap setakat ini paling awal vaksin boleh dikeluarkan pun adalah antara 1.5 tahun hingga 2 tahun. So I think we have to live with a new norm jugalah lepas ni. Masih sifatnya tentang apa yang kita bicarakan ini, kerana dari awal saya sebutkan tadi soal simptomatik dan asymptomatic. Kemudian kita bercakap soal mortality, kadar kematiannya digambarkan agak rendah. Tetapi semua ini kita harus blanketkan, letak di dalam acuan bahawa sifatnya yang novel itu. Doktor mengatakan bahawa 6 bulan ni kita tak tahu lagi sebenarnya dia boleh jadi apa. Potensi untuk ia bermutasi, maksudnya masih ada di situ, masih ada kebimbangan mungkin COVID-19 ni akan bermutasi. Virus dia punya RNA dia punya compound dia boleh berubah-ubah. So yang untuk that detail tu saya rasa perlukan virologist ataupun infectious disease punya specialist untuk explain properly. Walaupun kita memerlukan seorang epidemiologist untuk menjelaskannya, adakah itu bererti nanti dalam setahun setengah kita sudah ada vaksin untuk COVID-19, kalau dia bermutasi kita memerlukan anti-vaksin yang berbeza kerana sifatnya yang mutate itu? Kalau macam seasonal flu, untuk setiap tahun kajian akan dilakukan adalah maksudnya dia strain yang mana yang paling potensial untuk ada pada hujung tahun ini. So from there semua kajian ni akan tertumpu kepada penghasilan vaksin kepada strain yang tersebut. Will COVID-19 ataupun SARS-CoV-2 be the same? Saya tak pasti. Tak boleh menjawab pasti. Sukar sikit lah. Kerana ada dua perkara di sini yang saya nak timbulkan bila kita sudah bincang soal symptomatic, asymptomatic, mortality dan juga sifat novel itu. Kerana yang pertama, kita tahu misalnya dengue juga ada 4 strain. Dia ada 4 variant. Ada 4. Jadi kita punya strateginya kerana kita tahu 4 strain ini. Apakah dia akan mutate lagi, maka kita kena lihat, kaji dan pastikan bagaimana tindak balas kita demikian. Yang perkara yang kedua yang saya maksudkan berkait tentang persoalan-persoalan awal kita bicarakan ni kerana ada satu pihak, kerana topik kita malam ini adalah COVID-19 salah faham. Ramai juga yang menyatakan, khususnya mereka yang ada gangguan internet sedikit, saya minta maaf doktor, itu kita cuba tangani apa yang ada berbaki di tangan kita ni. Kerana ada yang subscribe cenderung untuk mempercayai teori konspirasi ni. Betul. Jadi dia mula mengatakan bahawa ini merupakan yang ditanam. Jadi kerana itu mereka juga cenderung mengatakan bahawa saya lihat misalnya di Amerika Syarikat, kelompok anti-lockdown itu mereka memarahi Bill Gates misalnya. Kerana mengatakan bahawa ini merupakan permainan syarikat-syarikat farmasi besar untuk mengaut keuntungan. Jadi ini juga timbul dalam kerangka ini. Walaupun saya tak berminat sebenarnya nak meletakkan idea teori konspirasi ini teras dalam perbincangan kita pada malam ini. Kerana saya tahu ia akan boleh menular secara liar, apatah lagi doktor yang bercakap. Tetapi saya cuma nak membantu bagaimana kita boleh meluruskan fikiran rakyat kita di dalam banyak kecelaruan yang ada ni, termasuk mereka yang subscribe kepada idea teori konspirasi ni. Sifat novel mortality. Jadi ini hanyalah jajaan-jajaan yang semata-mata untuk ada pihak yang mengaut untung. Apa nasihat doktor untuk kita mencermati isu ini? Kalau ikutkan dia punya thinking lah, dia punya cycle is the same. Orang-orang yang sama juga menentang vaksin pada awalnya. Orang-orang sama juga macam cakap segala ubat-ubat ni adalah untuk big pharma dan sebagainya. Dan Bill Gates tu hanya kerana pada a few years back dia ada sebut yang kita akan berdepan dengan masalah
wabak virus yang sukar dikawal. So from that point tu dia terus twist the fact that Bill Gates dah tahu pasal COVID-19. This is a very complex issue dan Medical Mythbusters dan rakan-rakan saya banyak berdepan dengan masalah ini jugalah. Cuma satu je lah, if you cannot, apa yang selalu saya sebut adalah bila kita nak mencari ilmu tu, pastikanlah ilmu tu berdasarkan fakta yang sebenar. Kenalah ada sanad dia kan. Kita nak belajar hadis apa semua, kena tahu ni daripada siapa, ni daripada diriwayatkan oleh siapa dan sebagainya. Untuk yang perkara ini, contoh paling biasa kita dengar lah untuk anti-vaccine movement ya. Kalau di Australia, orang sana cakap vaksin ni adalah proses Islamisasi masyarakat. Di Malaysia pula, ia adalah proses penyahudian masyarakat. Dan di US pula, dia cakap ini adalah Yahudi jugalah. Dia anti-Semitic dan sebagainya. So, di manakah dia punya center point ni? Kalau tengok rujukan anti-vaksin ni juga adalah daripada negara-negara US. Negara yang mereka juga cakap tak perlu percaya. Tapi they are being very specific ataupun kita panggil shifting the goalpost. Mereka akan percaya whatever they want to believe dan dia akan subscribe to that thinking. It's very difficult bila ada social media ni, dia ada herd mentality dan juga ada kita panggil echo chamber. Apa yang dia cakap akan disupport oleh rakan-rakan dia sebagainya. So it's a never ending story. So yang kita nak capai adalah the other portion yang kita boleh sampaikan maklumat dengan betul dan juga those on the fence. Yang betul-betul hardcore ni, there's no point of trying to change their mind. Tapi yang di on the fence ni, kita boleh sampaikan fakta-fakta yang sebenar untuk mereka tahu yang this is like this. So untuk teori konspirasi ni memang never ending. Itulah, saya setakat ini Malaysia tidaklah begitu menjalar lah idea teori konspirasi ini, tetapi ialah kalau ada saja pihak yang menjajanya, saya tidak setidak-tidaknya di Amerika Syarikat di mana sepatutnya limpahan maklumat itu negara yang paling terbuka capaian maklumat, tapi yang the latest one yang rakan-rakan saya dilemparkan tuduhan adalah yang doktor-doktor, nurses-nurses yang pakai PPE dengan lengkap macam astronot tu pakai hanyalah kerana untuk menagih simpati. Padahal yang benda tu dia orang katakan pakai PPE ni untuk drama saja, berlakon saja. Kalau by right tak perlu pun. Dan if you notice sebenarnya kami pun berminat juga dengan trend-trend begini, cuma kami monitor sajalah. Kita akan tengok yang pada awal-awal kemuncak COVID-19 yang ada kematian yang tinggi, cases yang tinggi, yang anti-vaxxer dan juga teori konspiratif ni senyap tak ada sebut apa-apa masuk dalam gua. Tapi bila kes dah makin rendah, dah nampak kita ada impact of the social distancing PKP, barulah yang suara-suara ni timbul semula, cakap macam-macam. Tapi mereka tak ada contribute apa-apa sewaktu kemuncak COVID-19 tersebut. So this is something that we need to think about juga. Hello? Untuk kita terganggu sedikit. Okey, kita ada sedikit gangguan internet seketika tadi, doktor. Saya mohon maaf. Baik, kerana itu bila doktor bukan soal mereka yang mengatakan bahawa doktor petugas kesihatan memakai PPE ini sebagai usaha untuk meraih simpati. Di dalam awam juga ramai yang bercakap soal topeng tak bertopeng ini, perlu tak perlunya. Jadi itu juga menimbulkan kesangsian kerana seolah-olahnya maknanya okey, kalau boleh kita tak bertopeng, mengapa perlu bersungguh sangat PPE? Tak boleh ke doktor dan jururawat ni hanya bertopeng sahaja sehingga kan perlu PPE yang berlapis-lapis itu? Itu juga polemiknya. Bagaimana kita perlu menjelaskan ini? Keperluan PPE dan juga kami yang di luar ni perlu bertopeng ke tak bertopeng? Okey, untuk yang PPE ni dia adalah lebih spesifik lah. Walaupun anda semua akan lihat pakaian lebih kurang baju biru, ada yang baju putih, ada yang topeng macam duck face tu, tapi setiap level of PPE tu ada berbeza. So kalau kita tengok yang penuh pakai topeng yang macam duck tu N95 kita panggil, yang sangat-sangat menjaga apa semua, itu adalah untuk kes yang positif. Untuk betul-betul dia akan masuk
dan di mana ada risiko penyebaran virus tersebut melalui udara. Okay, so dia kena ada extra precaution. Untuk yang buat screening pula, risiko dia sedikit rendah. Sebabkan antara ramai-ramai tu bukan semua yang ada COVID-19 dan juga sudah ada penjarakan. Penjarakan tu sudah ada. So it's an added precaution. So untuk orang awam pula, kalau kita dah ada penjarakan tersebut, so kita it's fair enough masa awal-awal dulu tak disarankan sangat menggunakan mask sebab kita nak jaga dia punya to make sure mask yang available adalah kepada frontliners, kepada mereka yang betul-betul berdepan dengan community. Okay, yang orang lain sepatutnya berada di rumah saja, tak perlu pun pakai face mask tu. Tapi sekarang eventually bila kita dah ada PKP bersyarat, kita dah allow keluar. So the level of safety adalah sebab kita berdepan dengan orang lain, kita tak tahu antara ramai-ramai ni adakah yang ada COVID. So lebih baiklah kita pakai mask. Mask jenis apa? The best is kita pakai 3-ply mask yang warna biru kat luar ataupun hijau kat luar tu. Dia ada 3 layer, 1 layer kat luar tu adalah kalis air. Kalau tak cukup, kalau tak ada, tak available, mahal ke apa, it's okay to wear mask yang biasa tu, yang fabric tu. Okay, walaupun dia tak sama level keselamatan macam yang mask yang lain, tapi it is better than nothing. Jadi kalau kat internet ada gambar yang dia tunjukkan, kalau dua-dua pakai mask, tak ada siapa, risiko tu kurang. Kalau one of them pakai mask, risiko untuk kena kat orang pakai mask tu kurang. Dan kalau pakai fabric pun lebih okey juga. So dia punya level-level macam tu lah. Okay. Ya, kerana kelihatannya penguatkuasaan sekurang-kurangnya memakai mask ini mesti apabila kita pergi ke tempat komersial, tempat awam, nak pergi ke kedai-kedai, dia kalau tak pakai mask, dia sudah tidak benarkan kita masuk. Berarti seolah-olah ia sudah menjadi satu syarat. Sedangkan di satu pihak pernah dibicarakan bahawa kalau tidak ada gejala, tidak mengapa tidak bertopeng. Ya, tapi sekarang ni kita faham, pada umumnya saya pun bersetuju eloklah pakai berbanding dengan tak pakai. Tapi apabila ia sudah menjadi syarat untuk masuk ke premis awam, maka ia menjadi satu perkara yang lain pula. Berarti kalau tak bawa mask tak boleh masuk. Jadi benda yang lain pula. So by right secara polisinya, kita tak mewajibkan semua orang yang keluar untuk memakai mask. Tapi ia adalah langkah yang baik untuk diri sendiri mengelakkan jangkitan lah. Dan perlu ingat juga pasal kena kerap basuh tangan dengan sabun, gunakan sanitizer dan penjarakan sosial. That one should be as important as the mask. Yeah. As an extension, sebagai extension daripada isu bertopeng atau tidak bertopeng ni adalah hari ini kelihatannya concern dan keprihatinan masyarakat soal bagaimana ia boleh merebak itu begitu agak mendalam dan mereka mula mengambil. Misalnya hari ini sudah mula tular kempen bawa pen sendiri. Kerana setiap premis yang kita pergi, kita akan menggunakan pen yang sama untuk mendaftar, nombor telefon, nombor my card dan juga suhu. Jadi sudah mula ada kempen kata bawalah pen sendiri supaya kita tidak. Begitu juga saya dapati misalnya di KLCC, mereka menggalakkan untuk penggunaan direct debit daripada kita menggunakan wang kertas. Kerana itu juga boleh mengelak daripada berlakunya penularan dengan transmisi melalui satu note kepada satu note. Jadi ini sudah mula wujud ini norma-norma baru yang menyebabkan kita mula wujud keperluan baru, bawa pen sendiri, mengelakkan menggunakan duit. Apa juga bentuk yang memerlukan sentuhan itu harus kita cuba elakkan. Jadi ini sebahagian daripada, dan ini baru 6 bulan. Saya menjangkakan nanti kalau setahun nanti, bayangkan duduk di kedai mamak pun sudah jauh nak main game. Anak saya lah mengadu nak main kawan dia. Betul. Ini norma. Yes, actually kita value all these extra precautions taken by all these people untuk elakkan penularan. Ya betul, memang setiap tempat yang ada high point of touch, maksudnya kita naik escalator, kita pegang yang nak tekan lift punya nombor tu pun ia adalah high touch point. So by right, setiap kali kita pegang, kita perlu gunakan hand sanitizer untuk menyakumanlah, kurangkan risiko untuk jangkitan. So all these memang precautions yang bagus, perlu kita galakkan lagi. Contohnya dengan menggunakan QR code untuk register, gunakan cashless payment dan sebagainya. This is the new way forward.
how long it will be after this kita pun tak pasti juga, tapi inilah benda perkara yang perlu kita pertimbangkan lah. Contohnya macam saya pun mesyuarat kena jalan, tapi kita tak boleh terlalu ramai dalam satu bilik, dan sekarang kita banyak pakai Skype, Zoom dan sebagainya. So sebelum ni memang kalau ajak orang nak buat pun memang dia orang takkan join lah untuk meeting macam ni, tapi sekarang dah terpaksa, so semua orang kena accept. Apa doktor, nanti kita buat open house pun digital je. Doktor hantarkan lemah saya bagi alamat lepas ni. InsyaAllah. Buat online, kita punya open house kita secara dalam talian di dalam dialektika pun boleh buat doktor. Ini menarik kerana doktor menyebutkan tadi soal new normal. Beberapa hari lalu saya membicarakan dalam dialektika, istilah yang digunakan adalah renewed normal. Normal yang diperbaharui. Tapi tak apa, kita tidak memperdebatkan itu new normal ataupun renewed normal. Tetapi bila doktor menyatakan bahawa sekurang-kurangnya setahun setengah untuk anti-vaksin, untuk vaksin dia, vaksin dah berada dalam pasaran, ya. Itu berada dalam pasaran, belum lagi mengambil kira sejauh mana vaksin itu akan sampai kepada mungkin 60% penduduk dunia, itu satu perkara yang lain. Jadi soal selama mana kita akan bergulat dengan sifat baru COVID-19 ini. Unjurannya kalau pun setahun setengah itu hanya untuk untuk melahirkan vaksin, bererti untuk vaksin itu sampai kepada setengah penduduk dunia yang hampir 7 bilion sekarang ni, itu akan memakan masa. Itu akan makan masa. Berarti kita silakan. As long as vaksin tak jumpa ataupun rawatan yang betul-betul berkesan tidak ditemui, selagi itu the best way forward is kita mengambil langkah-langkah berjaga-jaga. Dan that is the new norm, unfortunately. Ada penonton kita, Zairi Kamarudin ni, dia mencadangkan bila kita bercakap soal new norm ni, dia kata inilah masanya sepatutnya stesen minyak ni dia tak boleh layan diri, dia kena ada orang yang ini antara reality new norm ni tu. Wah, ini akan menjadi satu suka juga tu, sebabkan bila dia nak buatkan tak ada layan diri, dia akan increase the cost untuk dia hire orang untuk cuci. Yang saya nampak sekarang ni yang banyak dilakukan oleh banyakkan stesen minyak, akan ada seorang anggota yang dia akan perhatikan lepas setiap customer yang isi minyak, dia akan pergi dan cuci, dia akan sanitize. Ini saya sendiri tengok lah. So secara diam-diam dia jauh saya tengok. So maksudnya memang dilaksanakan. Dan ada setengah stesen minyak yang bagus, dia ada siap hand sanitizer, dia akan pesan, cik pakai dulu, dan sebelum pergi pun dia pesan. So that I mean, kena give and take lah, sebab kita pun setiap orang ada tanggungjawab kita sendiri untuk jaga kesihatan sendiri. Cakap soal tanggungjawab ni doktor, bila letak hand sanitizer situ, kalau tak di-grid, kalau tak dirantai, hand sanitizer pun hilang. Betul. Di hospital ada berlaku juga macam tu. Saya difahamkan di IGN, hand sanitizer pun orang boleh bawa balik. Ini satu perangai. Masalah. Kerana bila kita bercakap soal ini, bila perlukan hand sanitizer dalam setiap hampir saja, kalau digambarkan oleh Cik Zairi di sini di petrol, stesen petrol lah, itu akan menambahkan kos pastinya kerana menyediakan hand sanitizer ini, dan itu akan memberikan satu implikasi yang berbeza pula di dalam operational cost kita yang selama hari ini tak pernah pun dipertimbangkan. Jadi ini adalah bentuk normal baru yang antara yang doktor sebutkan itulah. Dan kita mula mendekati Aidilfitri ini doktor ya. Ini satu Aidilfitri yang sangat berbeza lah, dan buat pertama kali ini diberikan panduan tak boleh lebih daripada 20 orang, itu pun ikut saiz rumah, kemudian tak boleh merentas negeri, apa lagi, banyak sangatlah panduan dia. Jadi apa sebaiknya? Kerana saya tengok sudah mula ada tular yang ajak baliklah kurang daripada 20 orang. Jadi langsung ke doktor nak nasihat saya apa ni? Boleh ke saya nak pergi jiran-jiran sekeliling ni? Dekat sini pun ada 300 rumah ni kan. Masuk 20 orang, satu kerja pula tu. Okay, untuk yang ni masyarakat perlu faham apakah where does this policy ataupun cadangan datang. So it's from the fact that satu cara sebaran virus ni adalah melalui air droplets. So bila kita bercakap ada orang batuk, dia akan boleh sampai. Tangan dia kotor tak cuci, dia salam, dia peluk, boleh merebak. Dan juga the another one is yang asymptomatic part tu lah. Kita tak tahu orang datang tu hari ni dia tak ada simptom, esok lusa tiba-tiba dia batuk demam, tiba-tiba dia ada COVID-19, dan kita dah ada contact dengan dia a few days back, so kita akan ada person of interest ataupun boleh ada potensi untuk berjangkit. Dan ketiga adalah
bila kita beraya ni biasanya kita akan ke rumah makcik-makcik, pakcik-pakcik, mak ayah kita yang umur dia lebih 60 tahun, yang ada kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung. Okey. Dan kalau ikut data kita, around 70% daripada kematian, 113 kematian tersebut, 70% adalah daripada golongan warga emas dan juga ada penyakit kencing manis dan darah tinggi. Ada orang tanya, cakap, mak ayah dia cakap, kalau tak balik tahun ni, ini takut raya terakhir. Ayah tu kan. Tapi kena tanya balik, adakah sanggup disebabkan kita, Balik? itulah, kita balik tu, sebabkan itulah ayah kita punya raya terakhir. Terakhir. So kena balance lah, kena balance. We cannot get everything at once. Okay, kalau nak juga balik tu boleh lah, tapi tak payah nak salam, peluk-peluk, cium-cium. Okay, pastikan ada penjarakan sosial tersebut. Duduk kat luar ke, daripada dalam bilik aircon, saya rasa lebih baik daripada duduk kat luar yang ada pengudaraan yang lebih baik. Itulah banyak yang nak dipertimbangkan tu. Ada je adik-beradik dah mula kata kan, nak datang tak? Kita pun sebaik-baiknya ni kan nak bawa family datang. Syarat 20, siap ada yang bagi tahu katalah 20 orang tak apalah, datanglah 1 jam satu family. Boleh juga, ada macam ada apa nama jadual. Okey, tani supaya kita kurangkan pergaulan tu. Dan bila datang jumpa tu, tak semestinya 20 orang tu boleh nak bertampar, bercium, berpeluk dan sebagainya. Itu risiko dia sendiri. So kita perlu faham the gist of the reason why it's being done, it's being suggested is because kita risaukan risiko yang 3 saya sebut tadi. Dan kita lihat juga berita hari ni, dan 2 hari ni ada banyak dah yang dah terlepas ni, dia menggunakan lorong tikus untuk balik ke kampung ni. Ini menarik juga ni. Sebab dia rasa bahawa, dia rasa dia sihat. Dia rasa mak ayah pun rindu anak cucu nak balik. Itu yang sampai pihak polis terpaksa kejar sampai ke penjuru dunia nak suruh patah balik ke belakang tu. Ini satu realiti. Kita tengok dulu laporannya 500 lah. Saya tengok laporan semalam ke hari ni dah 1000 kenderaan tahu balik. Ini satu kerja pula ni doktor, ramai yang memandai-mandai ni. Ini dari kacamata profesional doktor, selaku Presiden Medical Mythbuster, ini apa ni? Ini gangguan sosial. Ini harus didisiplinkan. Boleh kita berlapang dada dengan mereka yang rindu sangat mak ayah ni. Macam mana doktor? Sukar untuk berlapang dada jugalah, sebab kita bila kita tengok public health aspect kita perlu meletakkan keselamatan public compared to kita punya personal gain. Maksudnya kita setiap individu tu perlulah memahami yang dia ada tanggungjawab tersendiri untuk memastikan masyarakat sekeliling dia terpelihara. Kita sering cakap orang Jepun bagus apa sebagainya. Ya, tapi janganlah sekadar cakap orang Jepun bagus, kita pun perlu contohi mereka juga. So contoh macam South Korea kan, dia orang berjaya memutuskan ataupun dia flatten the curve properly disebabkan disiplin masyarakat mereka di sana. Di sini pula ramai yang duduk rumah, ramai yang terpaksa bertahan rindu dan sebagainya, tapi ada golongan-golongan yang saya panggil selfish lah, yang pergi juga tak menghiraukan kesan-kesan kepada orang lain. Dan yang balik tu pun mungkin balik akan lebih lama daripada expected lah. Bila dah kena tangkap tu, kena stay lama set kampung lah. Nak balik tu tak boleh lah. Tak boleh kerja minggu depan. Betul, dia dah balik ke kampung, lepas tu dah terhalang pula nak balik semula ke ibu kota kan. Betul. Saya lihat misalnya di KLCC pun sudah ada keluarga yang bawa anak-anak kecil untuk shopping. Saya rasa itu satu yang berisiko pandangan saya lah, sekurang-kurangnya. Kami di medical side pun agak merisaukan lah apabila ada yang bawa mak ayah, ada yang bawa anak-anak kecil, sebab memang risiko tinggi sangat. Kalau boleh kalau terpaksa beli di kedai fizikal, pergi seorang je lah, wakil seorang cukup. Yang lain duduk dalam kereta tak apa. Kalau dia orang tak nak terperap sangat dekat rumah kan, bawa dalam kereta. Tapi parking, lepak dalam kereta, seorang saja yang pergi. Itu adalah lebih baik. Bila doktor kata soal pergi beli dekat kedai fizikal ini, saya lihat sudah ada kecenderungan yang mereka yang beli online pun, dia mula nak sanitize barang yang sampai, dia jemur dulu bagi panas. Itu is a good practice ataupun itu agak berlebihan di dalam krisis?
it's a good practice jugalah. Kita tak menghalang. Contohnya macam daripada Grab, Food Panda ke Grab ke, dia dapat makanan, dia sanitize dulu. Kita tak menghalang. We think it's a good idea. Cuma dari segi evidence tu tak ada lagi lah. Contohnya masa awal-awal dulu orang cakap kalau ada alatan ataupun produk daripada China sampai ke rumah kita, kita kena sanitize dulu apa semua. Dari segi yang tu, dia adalah mitos jugalah sebab biasanya daripada China nak ke Malaysia ni akan ambil 2-3 hari, mungkin seminggu, dan by the time waktu tersebut memang virus tu dah tak dia dengan temperature yang berbeza, tak ada host, dia akan hilang tersendiri. Tapi kalau macam yang dekat Malaysia ni dengan Food Panda apa semua, adalah lebih baik kalau mereka ambil langkah jaga, tak ada masalah pun. Cuma evidence tu masih tak strong lah. Okay, saya sudah kembali. Inilah cabarannya doktor. New normal juga ni, internet ni. Okay lah, mungkin dia nak bagi tahu kita masa kita dah tamat lah barangkali doktor. Nasihat doktor sebenarnya dekat dengan Aidilfitri ni doktor, kepada mereka yang menonton, kerana kami juga akan menularkan jawapan balas doktor ini untuk tujuan manfaat kepada semua. Jadi bersempena dengan Aidilfitri ni, selain kita nak ucap selamat hari raya, apa nasihat doktor daripada Medical Mythbuster Malaysia supaya kita boleh merayakan ini tanpa hilang rahmat? Macam doktor kata tidak berhati-hati, elok kita lebih berhati-hati, jangan sebab tak pernah jadi kita jadi kes yang pertama kan. Kita menjadi, kita kata belum ada evidence, so janganlah jadi evidence yang pertama kan. Doktor, nasihat kepada penonton kita. Okey, boleh sekali. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tahun ni raya dia agak berbeza lah, tapi tiada menghalang kita untuk berayasakan di rumah bersama ahli keluarga yang ada. Cuma dari segi keperluan untuk kita menziarah keluarga, pergi balik ke kampung dan juga pergi melawat kubur dan sebagainya, kita kurangkanlah. Kalau boleh tak perlu tu tak perlu. Kita cuba tahun ni kita jaga-jaga, kita kawal betul-betul, insya-Allah tahun depan by next year dah okey. Dan jika perlu sangat dah tak boleh tahan, dah teruk sangat, mak ayah cakap nangis-nangis teruk-teruk, pergi, tapi pastikan penjarakan sosial tu terjaga. Jangan peluk, jangan cium, okay? Dan pastikan sebelum masuk rumah tu basuh tangan betul-betul. Pastikan basuh tangan sekurang-kurangnya 20 saat. Dan kalau ada batuk, sesama, demam, tak payahlah, duduk je rumah, jangan nak pergi mana-mana. Nak berani-berani. Saya nak curi masa doktor sikit ni. Ada seorang cikgu bertanya ni, kesian kat dia. Dia susah sikit ni, dia nak tanya sebab dia beli baju raya tapi tak boleh cuba, tak boleh nak try, tak boleh nak pulang. Dia kata. Jadi kalau dah beli terus. Soalannya berapa lama virus itu boleh melekat kalau ada pada permukaan baju ke. Dia beli baju raya ni, ada ramai orang beli baju raya takutnya tu. By right kalau macam permukaan apa semua tu kita boleh lapkan dengan disinfectant. Boleh ada dekat internet pun ada tulis macam mana nak campuran disinfectant dengan water tu dan basuh. Untuk baju pakaian pula sudah membadai untuk kita basuh dengan macam seperti dengan sabun saja. So sabun tu walaupun semurah-murah mana pun dia masih berkesan juga. Jadi maknanya masa pergi beli baju raya kena pakai topeng, kena pakai sarung tangan, sanitizer segala macam. Sarung tangan tu tak payah sebenarnya. Sarung tangan tu tak galakkan sangat. Sebab bila pakai sarung tangan tu ada false sense of security. I see. And then orang biasa akan buang rata-rata tempat. So itu akan jadi lebih elok hand sanitizer hand sanitizer. Dan terbaik dia adalah basuh tangan dengan sabun. Ada kedai dekat KLCC tu hand sanitizer-nya habis. Jadi dia kata tak apalah, masuk tak apa. Jadi saya kata, ini tak betul kat ni, dia benarkan orang masuk hand sanitizer ni. Suka jugalah. Kalau saya sebut nama kedai tu nanti kena saman pula kita malam ni doktor. Bahaya. Bahaya. Okey doktor, terima kasih banyak kerana sempat bersama kami. Mudah-mudahan bahan yang kita kongsikan ni kita akan tularkan semula kepada khalayak awam. Dan kesempatan ini juga sempena dengan Aidilfitri-nya, nak ucap selamat raya lah pada doktor ya. Tapi itulah doktor, doktor pesan-pesan tu kita ingatlah supaya raya ni raya COVID, bukan raya yang biasa-biasa. Raya yang perlu kita eratkan sosial dengan penjarakan fizikal. Jadi di hujung acara ini kami nak kongsikan sikitlah ada pesan yang sudah mula viral pada hari ini. Jadi untuk menutup ni kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada doktor, jaga kepada penonton Dialektika, dan kami kongsikan pesan ini untuk anda semua.
Hai. Ni tak Mama nak balik kampung ni. Ha? Nak balik kampung? Kau nak balik nak buat apa? Listen lah, orang jalan. Kau nak balik nak buat apa? You want to come back for what? You think you can help me clean the house? Amboi, banyak cantik. Ha? You miss my cooking? Ayo, go and ask your wife to cook lah. She's so great, what? You say. Your wife want to see me? No lah, petrol now cheap, you know. How to use this video call? Until when? Mommy want to scold you. Grow up lah, for God's sake. Now COVID-19 don't play. They like old people one can die one You want us to die This Raya, if you want to visit our grave, come lah. The government already say right, don't come back. Listen lah, for once in your life. Kita dah tua, senang kena tahu penyakit ni.